Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'arif karasallahu sirrah. Bagaimana? Maka apabila hasillah bagimu maqamul fana situ. Betul? Ha? Al-faslus salis situ. Bil bayani tauhid sifat. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan tauhid sifat. Ni tauhid khas sangat satu tauhid am yang kita belajar sifat 20. Ini tauhid khas. Bermula fasal yang ketiga pada menyatakan tauhidus sifat, yakni mengesakan Allah Ta'ala pada segala sifat yang berdiri ia pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu ibarat daripada fana segala sifat makhluk. Ya, kita memfanakan sifat makhluk, meleburkan pandangan syuur qalbi kita kepada sifat makhluk, barulah kita akan merasakan ya ketunggalan sifat Allah SWT. Kita fanakan akan keperasanan kepada kudrah makhluk, maka dia akan nampak terang kudratillah. Ya, begitulah sifat-sifat yang lain. Orang panggil matikan. Ya, matikan pandangan makhluk, matikan pandangan sifat makhluk, maka nampaklah pandangan sifat Tuhan. Matikan sifat ya, sama Allah Ta'ala dalam memandang, mematikan sifat sama makhluk dalam memandang sama Ta'ala. Matikan kudrah makhluk dalam memandang kudratillah. Matikan iradat makhluk dalam memandang iradatullah, dan seterusnya. Itu pada sifat. Itu ibarat daripada fana segala sifat makhluk, sama ada sifat dirinya atau yang lain. Ya, dia akan tenggelam bila ada pancaran nur, dan pancaran nur itu datang bila kita mulazamah atau zikri. Kita mulazamah akan zikir, ya, ketiga itu akan menjadi terang kalbi dia memandang akan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia boleh memandang bila dia hudur. Lawan hudur ila ghaflah. Ya, zikir membawa kepada hudurul qalbi ma'allah. Adapun tak ada zikir, dia membawa kepada ghaflah, lalai. Maka orang lalai tidak akan masuk makam fana, dia duduk makam benak lagi. Tahu? Dia tak zikir, duduk makam benak, bukan makam fana. Tak boleh pergi ke Tuhan lama-lama sampai mati tak sampai lagi, dan takkan benak lagi. Sama ada sifat dirinya atau lainnya. Baik sekaliannya itu panggil apa? Fana, mana lenyap. Bila lenyap sini baru dia nak berjalan masuk dalam alam makrifat kepada Ta'ala. Ya, sebab al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke Tuhan takkan mula melainkan selepas dia fana. Dia lenyapkan dengan makhluk, baru Tuhan buka. Selagi ada dalam kalbi dia makhluk, Tuhan tak buka tu. Ya. Satu kesilapan besar, adab besar kita langgar, maknanya kita berhadap kepada makhluk, tidak berhadap pada dia. Sebab tu kena tawajuh betul kat dia. Sama ada sifat dirinya atau lainnya. Sekalian itu dipanggil fana, mana lenyap, mana tidak ada keperasanan kalbi dia dengan makhluk. Sebab apa? Kalbi dia telah injizab, telah ditarik ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hasil daripada kesungguhan dia tadi. Dia sungguh-sungguh zikir semua, riyadhah mujahadah, maka Tuhan dah janji walazina jahadu fina lana dianahum subulana. Siapa yang bersungguh jalanku, maka aku akan bukakan jalan. Lanah dianahum, aku akan tunjuk bagi mereka itu subul, jalan, berbagai-bagai jalan menuju ke hadrat Allah SWT. Ya, itu dia dapat nur apa tuan? Nur tawajuh. Nur tawajuh bila dia walazina jahadu, dia bersungguh-sungguh, nur tawajuh Tuhan akan beri ke dia. Dia speed lagi sampai peringkat kulillah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Itu nurul muwajjahah. Ya, nurul muwajjahah bagi arifin bila pada kul kata olehmu, ai tawajjah ya ila Allah Ta'ala, tawajjah ila rabbik, tawajuh kepada Tuhan. Lepas kul ay tawajjah, hadapkan batin kamu pada Tuhan. Dan zarhum fi haudihim yal'abun, tinggalkan mereka tu yal'ab, bermain-main dengan makhluk dan sebagainya.
Itu dia panggil apa? Nur di tempat situ dia panggil Nurul Muwajjah. Itu ayat dia. Sekalian iaitu fana dalam sifat Allah Ta'ala. Bermula kaifiat, cara memandang dan musyahadah. Memandang bahasa Melayu, musyahadah artinya mana? Pandangan batin, ru'yatul basariyah. Yang demikian itu seperti bahawa engkau pandang dan engkau menmusyahadahkan. Engkau pandang kemudian syuhudkan dalam kita tadi itu dengan mata hatimu. Sebab mata hati yang boleh melihat mata hati yang terang, dan terang dia dengan kasratu dengan banyak zikir. Betul, kalau tak ada zikir, no way, tutup buku. Ya. Betul, jalan ni bukan sekadar ilmiah, tapi dia kena amal, ya. Kena riyadhah wal mujahadah. Ya, iza kasral azkar kasrat anwar, wa iza kasrat anwar safat asrar, wa ya safat asrar kana ma Allahi qarar. Bila banyak zikir banyak nur. Bila banyak nur teranglah dia punya asrar, sir. Dan bila sir dia terang, layak dia duduk berduduk dengan kehampiran diri dengan Allah. Dapatlah ketetapan dia dengan Tuhan. Walhasil kasratu zikir banyak. Ya, zikir kena banyak. Tak ada banyak zikir, tutup jalan. Ini bukan ilmu kajian tadi. Ya, kita ada dua. Satu ilmu, satu riyadhah. Bahawa dia ada dua sayap. Dia boleh terbang. Ya, boleh qalbi dia uruj ila Allah. Kalau sekadar ilmu dia tak jalan tarekat, dia payah sikit. Ya, kalau dia tarekat, dia tak boleh mengaji, takut babas pula. Ya, dia bukan tarekat jadi terikat. Ya, itu bahaya. Dia dua kena jalan sekali tu. Bahawa engkau pandang dan engkau musyahadah dengan mata hati. Sebab yang boleh masuk lain ni alam ilmu, alam malakut, alam jabarut, ialah apa? Mata dalam kita, mata hati, ruhani kita, bukan jasad. Jasad duduk sini dan alam mulki. Ya, siapa yang tidak riyadhah mujahadah, dia memenjara jasad dia dengan mengenal makhluk semata-mata. Tidak ada manusia paling bodoh, itulah dia. Ya, dia terikat dengan akwan. Ya, kita nak terus kepada muqawwin. Ya, pentadbir dia, itulah pengurus, pemilik segala-gala, Allah Ta'ala. Musyahadah dengan mata hatimu dan dengan iktikadmu bahawasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu ialah seperti kudrah dan iradah dan ilmu dan hayat, sama, basar, kalam. Sekalian itu sifat Allah Ta'ala, kerana tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya melainkan zat Allah Ta'ala juga. Dia kan kalam ni jaga. Kan dia kata sifat kita ni sifat Tuhan pula, kacau punya. Ya. Tengok tu. Dia musyahadahkan dengan mata dalam dia dan dengan i'tikad bahawasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya. Ya, sifat yang ada pada zat kita semua ni, itu seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam, semua tu sekalian itu sifat Allah, mana hakikatnya datang dari Allah. Itu maksudnya, bukan sifat Tuhan tu pindah kat kita. Ya, mana di mazhar bagi sifat Tuhan. Sama kita mazhar bagi sami'illah, basar kita mazhar di basarillah. Ya, di mazhar mana cermin untuk memandang sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Bukan sifat Ta'ala duduk kat kita. Mana boleh sifat qadim duduk pada zat yang hadis. Ya, kerana tidak ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut pada hakikat. Tengok tu. Mana yang ada pada kita bukan hakikat. Yang ada pada kita adalah majaz, sandaran saja. Yang ada pada Ta'ala hakikat. Mana pada hakikat, kewujudan dia hakiki. Dia tidak didahului oleh ketiadaan, dan dia tidak akan bertemu dengan ketiadaan. Itu wujud yang hakiki. Sama ada zat atau sifat atau apa itu kedudukan dia. Bila sebut hakiki, ketika pada makna wujud hakiki ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Dia mana qadim dan baqi, dia kekal. Maka sifat apa tu? Itu sifat dia lah. Ya, sebab dia kata bila pandang kepada yang hakiki, maka lenyap yang majaz. Bayang kita nampak, kan? Tuan ni tak nampak, tapi dia nampak Tuan sesap tu, bayang hilang lah.
terus kita fokus kat Tuhan. Sebab tu selagi dia nampak makhluk, mana dia tak nampak lagi Tuhan. Mana tak nampak sini syuhud, bukan nampak mata kepala. Sebab dia buka je mata ada musyahadah, pam tuan tajalli habis, lanin lenyap semua. Lenyap pada mana? Lenyap pada syuur, keperasanan qalbi basirah. Bukan mata kepala nampak ni. Jadi nampak dengan mata kepala macam tak nampak hukum dia. Sebab apa? Sebab fokus dia ketika itu bukan pada makhluk. Fokus dia terus kepada Allah Ta'ala, sebab dah terang dengan pancaran nur yang dibuka oleh Allah Ta'ala. Sebab dia kait yang hakiki. Segala sifat yang tersebut itu pada hakikatnya ada. Melainkan zat Allah Ta'ala jua. Dia kata la maujud bihaqqin, tidak ada maujud yang sebenar melainkan dia. Habis wujud kita ni nampak ni, ini bukan wujud sebenar, sebab wujud kita muqayyad, terikat. Wujud yang terikat, wujud segala makhluk terikat dengan siapa? Dengan dia. Dia yang mengikat, kita terikat. Wujud dia mutlak. Mutlak apa makna? Bila qaidin. Dia tidak diikat oleh siapa. Terikat dari sudut ijad, mengada. Macam mana nak kata nak adakan Tuhan, sebab Tuhan sedia ada. Kalau nak mengata ada Tuhan, mana nak jadikan Tuhan, bermakna tahsilul hasil. Benda dah hasil ada, nak ada apa? Sebab dia kilam sedia. Macam kita, ialah kata menerima ijad ketiadaan, menerima kejadian. Sebab apa? Asal kita tak ada. Kemudian berpindah daripada Adam kepada wujud. Maka wujud macam ni dia panggil wujudul muqayyad. Wujud dia dikait, terikat dengan orang lain. Siapa dia? Huwallahu Ta'ala. Adapun wujud Allah tak terikat dengan siapa, sebab dia tak perlu kepada pencipta. Dia asli wujudan dia. Kita asli, apa asal kita? Adam, ain dal mim, adamun makhdun, ketiadaan semata-mata. Kemudian baru berpindah kepada wujud. Maka wujud yang macam ni panggil majaz. Wujud yang sandar dia ambil nama, dan wujud yang arid baru datang. Mana tadi? Tu zat Tuhan jua. Dan dibangsakan segala sifat itu kepada makhluk atas jalan majaz. Apa jalan majaz? Pinjam je. Air paip itu pinjam. Sebenar dalam batang paip itu bukan air paip, itu air takungan simpanan. Kalau kita durian tunggal kan, ambil bawa kemari. Batang paip, tuan-tuan pergi hardware, beli batang paip kan, terbatang, kau perah 3-4 orang, keluar air. Terikat tangan kau berdarah, keluar darah, melecet, berosi mana ada air. Kalau batang tabu kau perah, ada air. Dan kenapa paip pula dapat air? Dapat apa? Air paip. Itu majaz sandar dekat dia. Sebab apa? Lalu kat dia. Sebab tu bila lalu kat kita, dia panggil apa tu? Usaha dan ikhtiar. Tu hikmat Tuhan jadikan. Dia jadikan mana usaha tu bangsa pada kita. Maka berilah nama kat kita, dapat pahala tadi. Dia dapat usaha ikhtiar, nampak buat baik, dia beri pahala. Ikhtiar nampak zahir dia buat jahat, boleh dosa. Itu je. Hakiki huwallah semua. Satu. Itu berjalan majaz. Mana majaz? Pinjam, bukan hakiki, bukan hak dia. Tiada pada hakikat, bukan pada hakiki sebenarnya. Sebab wujud yang sebenar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan berkesudahan, dikekal. Dan hanya segala sifat yang tersebut itu, hendaklah lihat ada ia berdiri pada segala makhluk, itu adalah ia majaznya. Mana mazharnya? Apa nama mazhar? Mahaluz zuhur. Apa nama mahaluz zuhur? Tempat nyata. Kalau kita tempat nyata apa panggil? Cermin. Dia semua makhluk ni panggil cermin. Wujud makhluk, sifat makhluk semua mencerminkan kewujudan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi kita tengok pada cermin, nampak gambar itu kan. Mana kita tak lari daripada objek. Cermin gambar kita, kemudian dalam cermin. Bermakna apa? Kita dalam cermin. Dan cermin tu kita ke? Bukan. Tapi dia tak lain daripada kita. Wah, pening kepala ulang. Dia kata bukan, betul tak lain. Dia bukan kita, tu gambar. Bukan hakikat kita. Adakah diri kita dan cermin tu diri? Bukan. Tapi ada lain daripada kita? Tidak. Rupa sama tu. Jangan tengok orang lain. Dalam ni orang sebenarnya beruk lain pula kan. Jadi maksud dia ni mencerminkan. Makna yang dalam cermin tu menunjukkan ada yang hakiki di luar tu.
Jadi makhluk semua mencerminkan yang hakiki wujud ialah dia. Yang sifat kudrat sebenar adalah dia. Sifat iradat sebenar adalah dia. Sebab dia asliyun. Yang ni bukan asli dalam cermin tu. Yang di luar cermin tu asli. Yang dalam cermin tu majaz dia. Nampak dia serupa dia kan dia. Nampak ada kudrat. Kita ada kudrat, Tuhan ada kudrat. Kita ada iradat, Tuhan iradat. Macam serupa je. Tak. Serupa ada nama je, hakikat tak serupa. Dan tadilah muka dengan kita nampak macam sama je. Adakah kita dalam tu? Kan. Dia mencerminkan saja. Makhluk mencerminkan kewujudan Allah Ta'ala. Sebab tu bila tengok cermin mesti nampak. Kalau tengok cermin tak nampak dalam gambar, mana cermin ada masalah. Dia dah berkarat. Sebab hati kita bila berkarat kena cuci balik. Bila cuci tu dia nampak balik terbuka. Dia cuci suruh entak dengan zikir, taubat dengan zikir-zikir pun terbuka lah. Nampak jelas pum. Sebab kalbi bila kita suci confirm dia akan terbuka. Tak payah minta kan, cuci kan betul-betul. Taubat daripada segala dosa besar, dosa kecil, semua sekali taubat. Kemudian sucikan pandangan kita pada makhluk. Lenyapkan pandangan makhluk. Ghayyib nazar al-khalq. Kolon betul-betul zoom pandang dia je. Terbuka. Alam milakut dia akan terbuka. Tu yang orang warid datang, sop dia datang warid. Kerana pengkat anwar dia pancar nur ni nampak. Tu mula nak masuk. Nak masuk lain. Dia akan terbuka kan. Tak payahlah kita nak niat tak payah. Cuci kan dia. Kita ambil cermin, kita selap sekali, sap. Tak boleh kata sahaja aku cuci cermin ni biar nampaklah gambar dalam ni. Tak payah. Ambil sap berkilat dia nampak dan tu je keadaan. Habis. Jadi semua dipanggil majas. Dan kita dipanggil mazhar. Mana cermin untuk memandang kewujudan Allah Ta'ala. Maka apabila tahqiq, kemas, mantap maknanya. Tahqiq, memandangmu dengan yang demikian itu. Dengan mata dalam. Nasaya fana'lah segala sifat makhluk. Habis? Sahibul haqiqah ghaba anil halak. Orang duduk makan hakikat, dakwah dia apa? Ghabah, lenyap. Lenyap yang lain tu baru dia duduk. Tempat duduk ahli marifat. Bermakna kalau tak lenyap lagi pada makhluk, nampak makhluk lagi, tak dibenarkan dia duduk. Pandangan kita jangan dikotorkan ke perasanan kalbi dengan makhluk. Dengan dia saja. Kun ma'allah. Bau tarallaha ma'ak. Dia kata anta ma'al akwan malam tusyahid al-mukawin. Anta ma'al akwan, engkau kalbi engkau dengan makhluk, tertambat dengan makhluk, terikat dengan makhluk, malam tusyahid al-mukawin, selama kau tidak musyahadah akan al-mukawin. Siapa mukawin? Huwa Allah. Bila kau syuhud dengan Tuhan, mesti terpadam. Tu kan ada dia. Terpap kat dia, terpadam. Bermakna kalau tak terpadam, bermakna belum menghadap. Kalau menghadap, mesti terpadam. Tu dua kaedahnya. Terpadamnya keperasaan pada makhluk menandakan dia sedang menghadap Allah Ta'ala. Kalau tak lagi terpadam, masih nampak makhluk ni, dia belum menghadap rohani, dia belum menghadap ke hadrat Tuhan. Itu panggil apa? Menghadap. Tawajuh lah, dan itu panggil tawajuh, muwajjahah. Habis. Maka apabila tahqiqlah mandang dalam ni dengan yang demikian itu, saya lenyaplah segala sifat makhluk. Lenyap pada mana? Keperasanan. Bukan lenyap luar nampak orang kan. Kita nak ke dalam pandangan kalbi gitu. Dia punya zauq rasa itu. Dalam sifat Allah Ta'ala. Mana fana'lah segala sifat makhluk dalam sifat Tuhan. Apa dalam sifat Tuhan? Dalam memandang sifat Tuhan. Bukan sifat makhluk tinggi bubur sifat Tuhan kan. Nah, terpadamnya pandangan makhluk dalam memandang sifat Allah. Terpadamnya asma makhluk dan memandang asma Tuhan. Terpadamnya zat makhluk dan memandang akan zat Allah Ta'ala. Syuhud. Jadi wasil dia pandang. Pandang maknanya murakabahkan dia dengan banyak apa? Zikir. Zikir terjalan dia. Mana tadi? Yani tiada mendengar itu melainkan dengan pendengaran Allah Ta'ala. Maknanya tiada mendengar, kita nampak, melainkan dengan pendengaran Allah. Mana pendengaran yang
Diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan tiada yang melihat melainkan dengan penglihatan Allah Ta'ala. Makna apa? Dia tidak memandang boleh melihat melainkan dengan penglihat, mana penglihat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Mana nampak penglihatan dia dari Tuhan, sifat dia itu. Penglihat dari Tuhan, ya. Pendengaran dia dari Tuhan, tu maksud. Rasa bukan tahu. Tahu semua tahu. Tapi rasa zauq dalam. Tahu dengan akal, tu memikir nampak. Bila rasa dengan kalbi, dengan roh, dia rasa. Maka nak dapat rasa dengan ni, kena buang rasa makhluk. Nak buang rasa makhluk apa? Tembak dengan zikir. Ya, hadirati nama hilang dengan makhluk pun terbuka dengan dia. Tu keadaan dia. Sebab dia suruh banyak zikir ni banyak. Melainkan dengan penglihat Allah Ta'ala. Dan tiada yang dan tiada tahu melainkan dengan tahu Allah Ta'ala. Mana tiada mengetahui dengan melainkan dengan ilmu Allah Ta'ala. Melainkan apa? Ilmu yang diberi oleh Allah Ta'ala. Ya, ilmu yang ada kita diberi. Itu dia kata kuntu sam'a allazi yasma'u bi. Ya. Iza ahbabtu kuntu sam'a. Apabila aku kasih pada seorang hamba tadi, kuntu sam'ah, akulah pendengarnya. Allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa lisanuhu allazi yantiqu bihi wa yadahu allati yatushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbuhu allati yudmiru bihi. Tu hadis bawah tu dia. Ya, itu dia. Ini panggil makam fana, lenyap. Ya, dia mendengar dengan dengar. Bila aku kasih sesuatu, maka adalah ia pendengarku. Dia mendengar dengan aku. Bukan dia mendengar tu mana dengan sifat pendengar yang dipakai sifat pendengar Tuhan, bukan. Dia mendengar dengan aku, mana dengan pendengar yang aku jadikan pada dia. Kita tahu tapi tak rasa. Yang ni dia rasa. Ya, dia terasa dengan sebab banyak pancaran nur zikir tadi memadamkan keperasaan diri dia, maka dia rasa terikat dia dengan Tuhan, mendengar dia dengan Tuhan, melihat dia dengan Allah. Rasa bukan tahu, rasa tu. Sebab rasa man zakzak wa man lam yazuk lam yadri. Siapa rasa dia rasa, siapa tak rasa dia tak tahu. Ya, sampai peringkat dia dah terasa dia keperasaan dia dengan Allah Ta'ala, baru dia masuk lain orang yang dikasihi. Dan bila dia rasa dengan Tuhan, dia takkan rasa dengan dia lagi. Bila tak nampak rasa diri dia, di mana dia nak mendakwa, ini anak, tak adalah, bersih lah. Dia bila syuhud dengan Tuhan, dia bersih. Dia tak syuhud dengan Tuhan, tak rasa, dia rasa dia. Bila rasa ini saya, ini lagi saya tak boleh. Ya, saya tak boleh masuk lain. Dia panggil ananiyah, keakuan, aku tak boleh masuk. Tuhan blok. Sebab memandang akan diri tu hebat semua, itu najis qalbi, najis maknawi yang menghijab kita dengan Ta'ala. Ya, Tuhan tak berkenan. Tuhan nak pandang dia, bukan pandang kita. Tu. Hinggalah yang lainlah daripada segala sifat sekalian, iaitu dengan sifat Allah Ta'ala juga. Mana dengan sifat yang digerakkan oleh Allah. Itu maksudnya. Bukan dengan sifat, maknanya dia mendengar dengan sifat Allah. Ambil sifat Tuhan letak kat dia, bukan. Itu kan jadi cacat. Sifat Tuhan qadim, nak duduk kat zat baru boleh? Mana boleh? Ya, maknanya dia memadamkan keperasaan sifat dia yang baru. Dia nampak semua tu adalah dari Allah Ta'ala, bukan dari dia. Maksudnya kesimpulannya, padamkan pandangan diri kamu, baru kamu dibuka untuk memandang dia. Selagi kita pandang kita dia takkan buka. Ya. Bermula dalil, tengok ni hadis sahih ni. Bermula dalil yang menunjukkan atas bahawasanya tiada bagi hamba tu mempunyai sekalian sifat ini. Man tidak mempunyai sifat pada hakiki. Yang ada semua majaz ni. Dan yang ada bagi hamba itu ialah mazhar sifat Allah Ta'ala. Mana mazhar? Tempat zahir. Maknanya apa? Samak kita menzahirkan adanya samak yang hakiki. Basar kita menunjukkan ada basar yang hakiki. Basar pada kita majaz, basar Tuhan hakiki. Itu makna, sampai seterusnya. Ya, dia mencerminkan ada. Mana dalil ni? Hadis sahih Nabi SAW. Hadis qudsi. Lepas daripada Nabi, makna dia Ta'ala. Ma taqarraba ilayyal mutakarribuna bimisli adai maftaratu alaihim wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ah alladhi yasma'u bihi
wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa lisanahu alladhi yantiqu bihi, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa qalbahu alladhi yudmiru bih. Itu jelas ni. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepada aku. Mana satu jalan untuk mentakarubkan diri dengan Tuhan seumpama ini. Mana inilah jalan takarub yang paling hebat. Itu maksud. Apa yang takarub paling hebat? Mematikan diri. Ya, dia kata mutu qabla anta mutu. Inilah makna supaya. Bukan mati ambil pisau godok perut, bukan. Mati memandangkan, mematikan haul dan kuah kita. Jangan memandang haulillah wa quwwatillah dan seterusnya. Man tidak menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala dengan seumpama mengerjakan barang yang aku perintah. Mana cara untuk menghampirkan diri kepada Allah yang terbenar, yang paling hebat, yang paling besar dan yang paling sebenar ialah menunaikan fardu. Itu yang pertama. Segala kefarduan. Berjalan makrifat ke Tuhan, selesai kan? Ni jalan makrifat, belajar tanah apa tindak tarik tasbih. Tarik je syekh, kau tarik dah, besok lain tarik kau. Aku tarik macam-macam tu. Yang jin masuklah apalah macam. Dia tak belajar. Mak dia kena tipu banyak. Apa tu mengaku sampai ke Tuhan, aku pun sampai tempat lain. Ya, jaga tu. Pada sini tengok mana? Kefarduan. Fardu yang paling besar kali daripada fardu dalam bentuk ilmiah. Kemudian bawa amaliyah. Ilmiah mana ilmu dulu tahu, lepas tu baru beramal. Ya, mana mungkin seorang nak beramal kalau dia tak tahu. Seperti ilmu pertama sekali. Ya. Awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bis tiqani. Awal-awal yang wajib bagi insan yang ma'rifah. Ma'rifah tu mana? Ilmu, mengetahui ilah akan Tuhannya. Bistiqani abi tayakkun, membina akidah. Habis tu. Tiada menghampirkan oleh segala orang yang menghampirkan dirinya kepada aku dengan seumpama mengerjakan barang yang aku fardukan atas mereka itu. Mana inilah cara penghampiran diri yang dikehendaki Allah Ta'ala. Maknanya selesaikan yang fardu dan sentiasa hamba-Ku menghampirkan diri kepada aku dengan yang mengerjakan segala ibadat yang sunat. Lepas fardu baru sunat. Ini panggil fiqhul aulawiyah, kepahaman keutamaan. Kalau wajib sunat, wajib dulu selesaikan, kemudian baru buat sunat tu keadaan ni. Yang ni sunat hingga aku kasih. Itu dia buat ibadat sampai aku kasih. Ya. Kalau tadi kita buat ibadat sampai mana? Sampai dia kasih. Macam mana nak tahu dia kasih? Tengok hadis ni. Maka apabila aku kasih akan dia, nasaya adalah aku pendengarnya yang mendengar ia dengan dia. Mana sampai dia mengalami makam fana, ya, dia mendengar, dia rasa dari Allah, dia melihat, dia rasa dari Allah Ta'ala, dia melihat dengan Allah. Mana dengan apa? Segala-gala dari usulkan oleh Allah Ta'ala yang menggerak segala-galanya. Ya, baru dia dapat kasih sayang Tuhan. Sebab apa? Baru dapat kasih sayang, dia sudah kenal diri dia. Ya, orang kalau pandang diri dia, itu orang tak kenal diri dia. Baru dia pandang Allah Ta'ala, mana dia kenal diri dia. Ya, atau mana kenal diri. Lenyap, baru dia pandang. Sebab tu dia kata dalam risalah Wujudiyah, Ibn Arabi yang berkata, kenal dia bermaksud tak ada engkau, habis. Yang ada dia tu kenal diri. Masih nampak kita lagi? Belum. Ya. Sebab darah ni nak menghapuskan ru'yatun nafs, memandang kepada diri yang tidak ada hakikat. Pandang dengan apa? Dalaman. Maka dia panggil apa? Keperasanan, syur qalbi. Mendengar dengan dia dan penglihatan yang melihat ia dengan dia, mana dengan Ta'ala, dan lidahnya yang berkata-kata dengan dia, mana dia bercakap, dia rasa gerak dari Tuhan, dia melihat, dia rasa gerak daripada Allah Ta'ala, dia berjalan dan seterusnya. Dengan tangan yang memegang ia dengan dia, dan hakikat yang berjalan ia dengan dia, dan hatinya itu dengan dia. Mana semua itu adalah kontrol dia, dia yang kontrol. Ya, sifat tu semua dia nampak adalah dari Allah Ta'ala segala-gala. Itu dipanggil apa? Dia dapat masuk satu tajuk, maka mahabbah dengan Tuhan akan terbuka. Sebab bila dia semua, habislah yang lain. Syahadan, bermula kaifiat tajalli sifat itu.
Kaifiat dia, bahawa engkau pandang akan hak kita Allah, bahawasanya hamba mendengar ia dengan Allah. Itu maksud dia. Ya. Dia mendengar dengan Allah. Mana semua tu gerak dia dengan Tuhan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan perbuatan kamu. Ini perbuatan dia mendengar. Ya. Maka bila begitu fana'lah daripada segala keadaan mendengar ia dengan diri Allah Ta'ala. Kemudian maka apabila tetaplah tajalli sifat, mana pembukaan sifat dalam qalbi dia tadi itu, yang satu itu daripada hatinya, maka engkau pandang pula dengan sifat yang lainnya hingga habis segala sifat itu dengan tadrij, dengan ansur-ansur, satu-satu. Dia rasakan Tuhan memandang, dia rasakan Tuhan mendengar, dan seterusnya lah. Yang kita matikan hak makhluk dan subur memandang pada hak dia. Bahawa dia makin dekat. Kemudian maka satu seperti basar pula, dan kalam, dan ilmu, dan iradat, dan atak, dan mana. Atak mana apa? Kurniaan. Mana apa makna? Sekatan. Ya, mata ataka asyhadaka birra, wa mata mana asyhadaka kahra, bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Manakala Tuhan beri, sebenarnya apa? Dia tayangkan nama dia. Apa nama dia? Albir. Ya, yang buat kasih, penyayang. Kemudian mata mana bila dia blok pula, sakit, kita susah macam-macam dia tak bagi. Sebenarnya asyhadaka kahra, ditayangkan kahar dia. Fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Dalam dua keadaan dia beri, dia tarik, sebenarnya dia mentarufkan dia kepada kita. Dia memperkenalkan dia. Jadi kenallah Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Dia tarik, kita kenal. Dia bagi pun kita kenal. Baru tamam. Ya. Sebab orang bila kata kadang-kadang dia beri, wah seronok. Bila Tuhan tarik, dia melatah. Ada setengah pula bila kena tarik, dia sedar. Bila dia lambat, dia hanyut. Dua-dua tak boleh pakai. Ya. Dia mesti dia steady dan dua keadaan. Tarik ke apa, sungguh super bagi dia. Baru dia kata hatta yastawiya indahu al-mana' wal ata'. Tu ahli makrifat yang pakaian. Hatta yastawiya indahu, sehingga sama di sisi dia al-ata' wal mana'. Ata' tadi pemberian, mana blok. Ya. Dia bagi pun kita kenal, dia blok pun kita kenal. Maka tamam orang tu, tak ada hal. Itu menandakan bahawa jiwa dia sudah pergi naik ke atas. Ya. Jiwa dia sudah naik kepada malakut dan terus ke atas. Sebab apa? Keperasanan luar tak ada lagi bagi dia, tak ada had. Ada tak ada serupa bagi dia. Ya. Ini nak lepas kaitan kan? Lepas kaitan tu tak ada melainkan dia. Baru dia panggil tauhid khas. Kita dengan dia je. Maka bila hasillah bagimu makam fana ini, pada ketika itu jadilah engkau dipanggil baqaun bisifatillah. Situ. Maka cara dipandangnya dirinya dengan bersifat dengan yang demikian, ya, mana-mana wal ata', bukan disekat, dia nampak sebenar-benar Allah Ta'ala yang menguruskan segalanya. Hanya menerima daripada sifat Tuhan. Tuhan bagi dapatlah, tak ada lah. Itu maksudnya. Kemudian daripada sudah hapus segala sifat yang lainnya, ya, maka tajalli, boleh buka. Tajalli pula atasmu, maka engkau pandanglah akan dia. Mana dengan basirah, dengan makna syuhud. Bahasanya ia juga yang bersifat hayyun. Ini asma' pula. Dan dengan hayatun, itu sifat. Kalau hayyun itu isim, satu nama. Isim hayyun apa makna? Zatun muttasif bil hayat. Zat bersifat dengan hayat. Itu mana hayyun. Hayyun itu isim, itu tunjuk pada sifat. Bila sifat ya tasif tadi, dia menunjuk pada ada zat. Sifat yaqumu bi zat, itu ilahi. Maka fana'lah hayat, ya. Engkau pandang dan dia akan Ta'ala. Bahawasanya ia juga yang bersifat dengan hayyun. Makna apa? Bersifat dengan hidup. Bila pandang dia, Tuhan sebenarnya hidup yang hakiki, maka hidup lain nampak majas, mana hidup yang bersandar. Nampak?
Dia hidup hakiki tak bersandar, tidak diikat. Bila nampak kita, bila pandang wujud yang sempurna, kita nampak wujud yang dhaif, yang lemah, yang fakir. Itulah hayat kita bersandar dengan dia. Dia kata mati tak ada apa boleh kontrol, ya. Daripada dirimu, maka nyatalah bahawasanya tiada yang hidup hanya Allah jua. Maksudnya tiada yang hidup sebenar-benar. Hayat dia tidak berkait dengan orang, bukan orang kontrol. Maka tak ada, Tuhan je lah, ya. Maka hasillah bagi tadi maqamil fana, antabdu azamatillah, wa terselah kebesaran Tuhan dalam pandangan tu, mana fana. Allah. Mana tadi? Maka bila hasillah bagimu maqamil fana, ya, makam pengeleburan pandangan dengan makhluk ni, pada ketika itu maka jadilah engkau baqa'um bisifatillah, mana kekal kamu dengan sifat Tuhan, mana kekal memandang kamu akan sifat Allah Ta'ala yang maha hebat. Maka beroleh kemenanganlah engkau pada ketika itu dengan mengenal. Maka engkau kenallah akan Allah Ta'ala dengan pengenalan yang layak, dengan sempurna. Dan jadilah pada ketika itu baqa'un bisifatillah, fana'un bisifatillah. Dia baqa' dalam memandang sifat Tuhan, mana kekal hati dia. Dan dia fana' lenyap makhluk pun dalam ketika terjadi sifat Tuhan juga. Dia memandang sifat Tuhan, dia dua peringkat awal dan peringkat akhir. Dia peringkat akhir dia akan terus baqa' dengan Tuhan dia. Allahumma ja'alna minhum. Dan memberitahu Allah Ta'ala akan dikau pada ketika ia itu akan segala rahsia sifatnya yang mulia, ya. Dia dibersihkan saja kalbi tadi daripada akdar, jawab dia gitulah. Iza kamulat tathhirur ruh bi anil aghyar kushifat anwarus sifat, ya, wazat. Fa iza kamulat tathhirun, apabila sempurna dia tathhirur ruh, disucikan roh tadi bil asar wal aghyar, kita kosong lagi betul, ya. Jawab dia apa? Kushifat, dia akan kasyaf dibukaan, ya. Anwarus sifat, anwarus zat tu mula akan buka, ya. Allah bahawa dia berlazat dengan Tuhan. Ketika itu bau sah dia bersifat dengan apa? Zuhudnya, waraknya tamam. Sebab dia tak akan berpaling dari kalbi daripada makhluk. Dia berlazat dengan Tuhan. Dia kata bi falyafrahu, ya. Dengan aku nak kamu gembira. Bila gembira itu berlaku, bila dia kenal, dan kenal dia bila berlaku bila dia fanakan yang lain. Dia lenyapkan yang lain, Tuhan buka, dia terbuka habis. Dia buka dengan Tuhan, musyahadah dengan Tuhan, lenyap yang lain. Itu kedahsyatan dia menyebabkan lagi kuat kerinduan dia dengan Tuhan. Maka kerinduan Tuhan tadi membakar segala sifat mazmumah, ya. Segala sifat mazmumah habis hangus dibakar dengan kelazatan dia dengan Tuhannya. Maka cari lazat dengan Tuhan, jangan cari lazat dengan makhluk. Sebab tu proses ilmu tasawuf zahir dia ada kaitan dengan batin. Sebab tu dia suruh buang kelazatan makhluk tu. Bila kelazatan makhluk tu buang, jalan dia lagi ringkas cepat-cepat, ya. Tapi nak berjalan Tuhan, kita ambil lazat dengan makhluk, dia berat. Dia kena tebas tu. Mula-mula jalan kampung tebas, boleh lalu basikal. Sikit lagi boleh lalu kereta. Sikit lagi jadi highway. Dah highway tekan minyak rasuk dia bunyi. Dia pentik sap bunyi, ya. Kita ni tak tahu jalan kampung ke jalan kampung. Kalau banyak jalan kampung baru belukau, jalan sangkut bayar kan, tu nak sulut sangkut. Itu banyak belukau lagi. Dia kalau dalam kampung sap dia laju sikit. Pas sampai highway, wah tu dah sedap kan, ya. Sap dia pergi terus dia pentik sap terus. Di muraqabah musyahadah tu dah jadi sifat dia kan, sentiasa dia syuhud akan Allah Ta'ala. Itu dia kata bila kamulah tathhir, sempurna penyucian, ya, maknanya kita punya roh, barulah dia akan dibuka kusyifal anwarus sifat wa zat, baru dia akan nampak habis. Syahadan pada makam al-baqa,
iaitu makam tauhidus sifat, iaitulah kesudahan yang diharap. Baqa dia dengan memandang akan sifat Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan di sini apa? Yang dicita dan yang dituntut. Itu paling matlub dia. Dan pada makam tauhid as-sifat inilah kesudahannya sampai kebanyakan daripada segala anbiya dan aulia. Anbiya dan aulia sampai pada baqa sifat. Dan tiada yang melampaui akan makam ini melainkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi pada makam zat. Sesama ulama baqa sifat itu pada anbiya, pada aulia. Adapun naik ke atas pezat itu tak, melainkan Rasulullah SAW ini. Itu khususnya Allah. Dan barang yang ada anbiya dan aulia yang di bawah kadamnya, di bawah tapak kaki Nabi SAW, kadam dalam bawah rintahan dia itu dibuka. Tapi kalau buka pun ada setengah kata dapat, tapi tak sama yang didapat oleh Rasulullah SAW. Ke mana pun tak ada siapa boleh pintas baginda SAW. Dia paling besar kali. Tapi jangan besar disambung dengan Tuhan pula. Dia kata Muhammad Tuhan, dia kata gila babi mungkin. Dia akan gila babi jadi babi gila. Tuhan tunggal, mana boleh disekutu dengan lain. Syahadan faedah tajalli itu memandang ia akan sifat dengan tadrij. Artinya apa? Satu kemudian satu. Mana tadi ansur-ansur. Syahadan faedah tajalli, pembukaan tu. Memandang ia akan sifat dengan tadrij. Artinya satu, kita fokus, lenyapkan kudrat makhluk. Fokus ke dia. Pernah lenyapkan pula irada makhluk. Ada main satu-satu. Sedap kan? Ini kelazatan tu kena buka. Maka satu kerana setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lain. Dan lagi pula supaya tamakkun, mana mantap dan tetap dengan yang satu. Mana tamkin, tamakkun, satu-satu berkemas. Demikianlah tamakkun dan tetap, sama makna tu. Itu panggil atau tafsir. Tetap dengan yang satu itu. Nah, saya hasillah daripadanya kuwah, kekuatan bertambah-tambah, supaya dapat ia menanggung akan tajalli zat lah. Maknanya apa? Satu peringkat hebat. Kerana tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli zat itu sebelum lagi tamakkun, mantap dalam tajalli sifat, dan tetap dalam tajalli segala sifat. Akan buat banyak latihan dan murakabahan dan sifat, kemudian akan pergi pada atas segala sifat yang dalam hati tadi. Maka apabila sampailah seorang itu kepada makam ini, nasi jadilah ia khalifatullah. Dia layak dipanggil khalifah pengganti. Sebab sudah tamkin, sudah mantap. Kita pun nak lantik makam-makam orang pun kena apa tuan? Mantap. Ada pelantikan atas kemantapan, ada pelantikan atas dasar tapak. So tapak. Ada dalam sudut dia bagi makan, tapi bagi makan tu tapak kan, dan suruh kita bina. Ada yang telah tahqiq lain, macam-macam pesen ada tu. Dia kalau betul-betul tamkin betul tu, itu kadang-kadang susah tu. Berpuluh kali suluk untuk lepas. Ada kadang dia bagi tapak. Bagi tapak kita faham. Bapak dia bagi tu makna kita kena buat usaha. Tapak tu dah ada kan? Buat. Murakabah dah ada. Buat dia. Tapi kalau betul-betul dia marah makam, dia duduk tepat tamakkun, tak beranjak kan? Sentiasa dia berjalan dengan Tuhan. Itu dah peringkat kamil ni. Kerana tiada kuasa seorang menanggung akan tajalli zat itu sebelum tamakkun, dan tetap pada tajalli segala sifat. Lepas tu dia suruh banyak suruh kita latih satu-satu. Dalam kelambu tertembak pas satu-satu kita tamkin kan, lepas satu-satu. Maka apabila sampai dah seorang itu kepada makam ini, nak sejadilah ia khalifatullah di dalam bumi ini.
Dan menjadi Allah Ta'ala akan dia itu ganti pada meluruskan segala hukumnya pada segala hambanya, seperti Nabi Adam AS menjadi khalifah pada segala alam ini, ya. Seperti mana firman Allah SWT, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, dan tatkala berfirman Tuhanmu bagi segala malaikat bahawasanya aku hendak menjadikan di dalam bumi ini akan seorang khalifah. Itu peringkat, maknanya peringkat apa? Tafsiran cara hakikat atau cara makrifat. Kalau tafsiran dari segi zahir, inilah ayat dipanggil apa? Nas, wajib berpolitik. Inilah ayat ni. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa qala Qurtubi wa ghairuhu bihadhihi ayat, ya, yastadillu al-Qurtubi wa ghairihi ala yajibu ala nasbil imam, ya, mana wajib, kata Imam Qurtubi dan lainnya, dengan ini ayat menunjukkan apa? Istadalla al-Qurtubi wa ghairi, mengambil dalil dari Imam Qurtubi dan lainnya bihadhihi ayat, dengan ayat ala wujubin nasbil imam, wajib melantik imam, ya, itu maksudnya. Bagi kita sebagai khalifah pengganti, itu syariat. Dalam makamil hakikat, mana duduk dalam makam itu, tamakun, ya, dalam maknanya terjadi ataupun tamakun di dalam makamil baqa. Ia ni yang menggantikan akan daku pada meluluskan pada hukumku di dalam bumi ini, ya. Orang Arab ni memang ada berjalan betul. Maka tiada menjadikan dia akan khalifahnya, melainkan bahawasanya mengajar akan dia dengan segala asma sekaliannya, seperti firman-Nya wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan telah mengajari Allah Ta'ala akan Nabi Adam AS akan segala asma sekaliannya. Mana mengajar dengan apa? Tajalli ni tadi. Kalau mengajar dengan satu-satu macam kita menulis pembukaan makrifat yang dibuka oleh Ta'ala secara langsung. Dan lagi menunjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat, dan lagi mengetahui akan segala perkara sekaliannya, sama ada nyata atau tersembunyi, dengan pengajaran daripada Allah Ta'ala kerana jadi khalifahnya. Seperti kata setengah arifin billah, man arafallah la yakhfa alaihi syai'un, barang siapa mengenal Allah, ya, dengan sebenar-benar pengenalan, ya, bukan sekadar pengenalan dengan ilmu, ini pada ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, dan saya tiada terlindung atasnya suatu pun, ya. Bari dah kenal Tuhan, kalbi dah dengannya pun terbuka, dan satu pun tak terlindung, ya. Dia boleh, bahkan kata Imam tadi, dia boleh tengok habis 7 lapis langit, 7 lapis bumi, ya. Kalau nak caban dia pakai ukuf kalbi, boleh tembak dah. Dia ukuf kalbi betul-betul sap, minta tanah buka, pum terbuka A to Z kan. Ya, dia pakai ukuf kalbi kan. Dia pergi ke alam barzah, dia pakai makam tahlil boleh kan. Ya, pakai napi isbat boleh. Sap dia kan minta sum, dia boleh lalu habis tu kan, tum itu buka, ya. Nanti dia terbuka dalam alam misal, Tuhan buka kan macam. Yang penting apa? Suci, itu yang penting. Bersih tu je, dia bersih dia buka, ya. Ni minta buka bersih tidak kan. Nak ajak orang gimana, nak ikut lagi sultan, kau mandi tidak, berkarat hangit, siapa nak bawa? Kan dia minta tunggu tarik, dia kata tarik kau hapak baru pergilah mandi, mandikan roh kamu, mandikan sir kamu, kan. Dia cantik baru orang nak bawa boleh. Kau suruh bawa kau tak mandi, sabun pun tak ada, bergigi pun tidak. Siapa nak bawa kau kotor hangit kan, pergi mandi, boleh orang nak bawa kan, faham tu kan. Dia kata suruh orang bawa kena lepas ikatan, bila nak bawa kena berayut, pegang betul orang nak bawa kita. Ini orang nak suruh bawa, tangan pegang sini, satu pegang sana lagi. Makhluk tak nak lepas, macam mana nak sampai Tuhan? Lepaskan yang ni terus, berayut dengan dia, baru ditarik kan. Para arif bilang macam tu cara dia. Kau berayut betul, dan kalbi betul-betul kamu dengan dia betul-betul sikah betul, ya, macam mana sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul-betul dia punya rabitah, baru dia boleh tarik. Injizab berlaku, pum. Itu masalah alam nur, macam-macam. Kalau tak betul, tak, tu yang payah, current tak kuat.
Current tak kuat. Dia kena kuat, pegang, baru dia boleh tarik. Habis tu. Dan lagi menganugerah Allah Ta'ala akan dia itu akan ilmu laduni. Ya. Dia akan dapat ilmu terus direct dari Allah Ta'ala. Iaitu ilmu yang diilhamkan Allah Ta'ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah, dengan tiada perantaraan, mengambil talqin daripada masyayikh, tak ada. Itu ilmu yang tetap, yang tiada boleh hilang dan lupa. Itu ilmu laduni yang Tuhan terus bagi. Bila telah baka dengan Tuhannya. Dia nak lalu baka kena banyaklah, ya. Panak, baka, baru ditamkin tu. Kemudian Tuhan buka. Maka orang yang mempunyai ilmu yang dinamakan yang alim yang sebenarnya, seperti kata si Abu Yazid Al-Bustami, qaddasallahu sirrah, dan lainnya, bukannya orang yang alim itu orang yang menghafaz ilmu daripada kitab. Ya, kitab berpuluh-puluh kitab dalam kepala dia, matan apa semua hafal, baca terbalik belakang boleh. Itu ilmu dipanggil iktisabi, yakni ilmu laduni lain. Ilmu iktisab jalan kita usaha menghafal, itu bagus, ya, peringkat awam semua kita nak, ini bagus. Tapi nak banding yang ni dengan yang tu, yang ni lagi tinggi, ada maksudnya. Macam kita bandingkan Nabi Musa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mana besar? Hebatlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah Nabi Musa tu hina? Tidak. Nabi Musa mulia, Nabi Rasul hebat. Tapi nak banding dengan Nabi kita, lagi hebat, itu maksudnya. Ilmu secara ni hebat, tapi kan laduni lagi hebat, itu maksudnya. Peringkat ni atas. Ni panggil dibanding pihak tashrif, bukan pihak tahkir. Tashrif mana pihak mulia, lagi mulia, lagi mulia, itu maksudnya. Apabila lupa ia akan barang yang dihafaz, ya. Allah. Bukan makna orang yang alim itu orang yang menghafaz ilmu daripada kitab. Apabila lupa ia akan barang yang dihafaz itu, maka jadilah ia jahil. Dia alim, tiba-tiba kena satu sakit, pum, tak ingat, lupa habis, dah jadi orang jahil balik. Kalau ni tak, ni ilmu yang tamkin dalam qalbi dibukakan cara mukasyafah. Dan hanya orang yang alim sebenar itu orang yang mengambil ia akan ilmu dari Tuhannya. Masya Allah, direct. Ini ilmu ilham, ya. Masa tu orang wali, orang datang jumpa dia. Dia tanya, kenapa kau menangis? Dia kata, Syekh, tuan guru saya meninggal. Siapa suruh kau buru orang mati tu? Ingatkan saya dia beri sekian, kan? Tak ada. Gua boleh segegar ni kawan tu balik. Ya, kenapa engkau berguru dengan orang mati? Ambillah pada ilmu pada Al-Hayyul Ladzi la Yamut. Ambillah ilmu daripada yang hidup yang tak mati. Apa maksud dia? Ambillah ilmu cara ladun, mu'allamah wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu maknanya. Kita ingat kita kesian untuk guru kau. Siapa nama guru kau dah? Kata guru saya meninggal, dah pun suruh kau guru kau mati. Peranjat kawan, dia segegar kawan tu balik. Ambillah ilmu daripada yang hidup yang tak mati. Maksud dia apa? Dia suruh kita ambil cara laduni. Masuk riadah mujahadah sampai tersingkap hijab. Tersingkap hijab dapat benda tu, ya. Kau duduk berpusing sini apa, banyak lagi kerja nak buat. Dan hanya saja orang yang alim sebenar-benarnya, orang yang mengambil ia akan ilmu dari Tuhannya pada barang ia waktu yang dikendakinya dengan tiada sebab hafaz dan daras, bukan sebab dia menghafal, bukan sebab dia belajar, tak. Maka orang itulah dinamakan al-alim rabbani, ya, alim yang rabbani, yang dibangsakan kepada ketuhanan, ya. Dan orang itulah yang disyaratkan dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu nas dia. Mana kata ilmu laduni, ni nas dia, pampang ada itu. Dan kami ajar akan dia akan ilmu daripada kami, ya. Direct terus Tuhan beri cara ilham rabbani, ya, pembukaan daripada Allah Ta'ala, yakni dengan tiada wasitah dengan belajar, bukan ada guru, ya. Nak dapat ilmu laduni ni kena belajar dengan orang, dengan kena berguru, lepas tu kena beramal, dengan amal tu dia dapat ilmu cara ni pula. Ada itu maknanya, ya. Al-ilmu tariqul amal wal amal tariqul ilm. Ada beza terbalik kan?
Al-ilmu tariqul amal. Ilmu ni ilmu syariat, tu jalan nak beramal. Kalau dia tak belajar ilmu syariat, belajar pun dia beramal tidak, tolak habis tu lagi teruk. Al-ilmu peringkat awal, al-ilmu syariah, al-ilmu zahir, tariqul amal, jalan untuk beramal. Kemudian yang lapis kedua, wal amal pula tariqul ilmi. Amal tu jalan untuk ilmu. Ilmu dua ni ilmu lain ni ilmu laduni. Ya. Nak dapat amalan kena ada ilmu iktisabi, kena belajar. Kemudian nak dapat ilmu direct terus, dia kena beramal. Riyadhah, mujahadah, beramal dengan ilmu yang dia dah tahu, insya-Allah. Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Tuhan akan beri dia ilmu yang dia belum tahu. Ini panggil ulumul ladunya. Ya, dalam hadis Nabi sebut man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Tuhan akan beri yang belum tahu. Sini maknanya dia bawa datang ayat wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan setengah daripada ilmu dengan wasitah belajar pada makhluk. Kepada yang demikian itulah dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni yang tak belajar, tak ada wasitah. Tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada sir qalbi hati, daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia pada kharij, mana pada pandangan luar mata. Kharij mana pada daripada sumber luar ni lah, guru apa tak. Tapi dia kena ada ilmu tu dulu. Ilmu yang kena belajar ni lah fardu ain paling kurang. Sebab untuk mengesahkan dia dasar bahawa dia dia speed riyadhah mujahadah, ada bahagian tuan buka. Tuan buka hijab, dia dapat ilmu yang ni pula. Ya. Kemudian kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, qaddasallahu sirah, bagi segala ulama az-zahir pada masanya. Dia kata apa? Akhaztum ilmakum mayyitan an mayyitin. Berat bagi. Wa akhazna ilmana min hayyil ladzi la yamut. Ini ulama syarat dengar bengang ni. Akhaztum, kamu mengambil ilmakum akan ilmu kamu, ya, mayyitan an mayyitin, ya, daripada mayat kepada mayat. Dia kata kamu ambil ilmu kamu itu, hai ulama zahir, hal keadaannya mayit, mana mayat, daripada mayat, ya, daripada orang lah. Mana orang akan jadi mayat. Dan kami ambil ilmu kami daripada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Intaha kalam habis. Itu maksud dia apa? Ada dua jenis ilmu. Satu iktisabi, satu lagi ilmu apa dia panggil? Laduni. Ya, ilmu terus kurnia dari Tuhan. Maka tapak dia apa? Kena tathhirul, ya, ar-ruh. Ya, kamula tathiru. Semula kan ruh kita bersih, akan dicempaklah benda yang dikatakan limpahan kurnia laduni dari Allah Taala. Kemudian demikian hasil disebutkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Wallahu a'lam.